Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fahazim untuk Berita Tengah Hari. Kebenaran perjalanan rentas negeri bermula hari ini menerusi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Seperti diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam, pelaksanaan PKPP menyaksikan lebih banyak kelonggaran diberi sehingga 31 Ogos. Bermula hari ini juga, hampir semua aktiviti sosial, pendidikan, keagamaan, perniagaan serta sektor ekonomi akan kembali beroperasi secara berperingkat di bawah PKPP. Restoran, gerai makan, kedai serbaneka dan runcit yang sebelum ini hanya dibenarkan beroperasi sehingga pukul 10 malam kini dibenarkan sehingga pukul 12.30 malam. Bagaimanapun, pembukaan itu tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan termasuk mengamalkan disiplin diri dan penjarakan sosial. Dalam masa yang sama, setakat 12 hari semalam, Malaysia mencatatkan kes COVID-19 satu angka untuk 2 hari berturut-turut dengan tiada kes penularan dalam negara melibatkan kalangan warga negara. Meskipun kebenaran merentas negeri dibenarkan bermula hari ini, namun aspek keselamatan jalan raya perlu diutamakan. Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS, Dr. Khairul Anwar Abu Kasim mencadangkan beberapa langkah pencegahan awal yang boleh dilaksana sebelum memulakan perjalanan bagi mengurangkan risiko kemalangan. Menerusi satu kenyataan media, beliau menjelaskan pemandu perlu mendapatkan rehat yang mencukupi sebelum memulakan pemanduan jarak jauh dan elakkan memandu di waktu malam. Ia bagi mengelakkan pemandu mengalami gejala microsleep ataupun terlelap dalam tempoh beberapa saat yang berisiko membawa kepada kemalangan. Selain itu, pemandu juga perlulah memandu secara berhemah dan mematuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan. Penunggang motosikal pula dinasihati untuk menggunakan ves pemantul cahaya agar mudah dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Polis Diraja Malaysia PDRM akan terus melakukan sekatan berdasarkan sebarang informasi berkaitan jenayah meskipun 6 lokasi sekatan jalan raya SGR di sempadan antara Pulau Pinang dengan Kedah secara rasminya ditutup selaras PKPP. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Nur Zaini Muhammad Nur sehubungan itu berkata, satu pasukan pematuhan SOP ditubuhkan melibatkan pihaknya bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi memeriksa semua premis dan tempat awam di kawasan SPU bermula hari ini hingga 31 Ogos. Perasaan tu kita tetap bersemangat walaupun tiada sekatan jalan lagi. Kita ada tim-tim pematuhan yang akan memastikan bahawa semua SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak MKN dan pihak kerajaan dipatuhi oleh semua masyarakat, khususnya di Seberang Perai Utara. Dan tugas dan tanggungjawab PDRM bersama tentera tidak akan berkurang. Kita masih lagi bersemangat bagi memastikan bahawa penularan COVID-19 dapat kita sekat sepenuhnya. Tepat 12.30 malam tadi, 6 lokasi sekatan jalan raya SGR di sempadan antara Pulau Pinang dan Kedah secara rasminya ditutup selaras Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dan kebenaran rentas negeri yang dikuatkuasakan bermula hari ini. Namun, penutupan SGR itu bukan bermakna selesainya tanggungjawab petugas barisan hadapan. 6 lokasi sekatan yang ditutup melibatkan kawasan Bumbung 5, Permatang Bendahari, Kampung Selamat, Aram Muda, Pinang Tunggal dan Tol Bertam. Di perairan Selat Melaka, operasi bagi mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan terus dimantapkan melalui rondaan kapal diraja KD Lekiu melalui pelaksanaan operasi benteng atau OP Benteng. Wartawan Rizauddin Roslan diberi peluang menyertai operasi berkenaan yang digambling bersama pelbagai agensi. Pengalaman menaiki armada KD Lekiu dari jeti Swettenham Pulau Pinang ke markas Pangkalan Lumut menerusi OP Benteng memberi perspektif baharu kawalan perairan negara. Rondaan kapal frigate berukuran 106 meter panjang ini bukan sahaja memberi fokus memperkukuhkan sepadan negara, malah turut berperanan sebagai benteng dalam menghalang kluster baharu COVID-19.
PLDM tidak bersendirian, mereka bersama agensi penguat kuasa lain turut memberi tumpuan dalam mengawal pelbagai ancaman agar tidak mendatangkan sebarang implikasi besar ketika negara dilanda pandemik COVID-19. Dalam konteks operasi kita pada waktu aman ini, kita menumpukan peranan kita dalam mengawal sempadan perayaan maritim negara ini dalam aspek-aspek penguatkuasaan dalam menentukan integriti wilayah maritim kita ini tidak diancam oleh anasir-anasir ancaman bukan tradisional yang terdiri daripada pelakuan ataupun pelaksanaan tindakan-tindakan jenayah di laut. Begitu juga tumpuan pada ketika ini lebih kepada parti. Dengan mengambil konsep 6D, Ops Benteng yang menggunakan kaedah cegah rintang ini terus meningkatkan keupayaan pengawasan perairan negara melalui fasiliti terkini yang dimiliki KDLQ. Menariknya, Ops Benteng di atas kapal KDLQ ini turut dilengkapi dengan penggunaan helikopter jenis Superlink dalam melakukan pemantauan di perairan negara, khususnya dalam mengenal pasti kehadiran kapal-kapal asing seperti kapal-kapal Rohingya ketika Malaysia berdepan dengan pandemik COVID-19. Operasi Superlink melibatkan pemantauan udara dalam lingkungan radius 400 batu nautika dari kedudukan kapal turut membolehkan lebih banyak kapal asing khususnya parti dikenal pasti. 16 April yang lalu itu adalah merupakan kejayaan bagi kami. Pada ketika itu kita telah berjaya menghindar bot parti cuba memasuki utara Selat Melaka. Jadi dengan keupayaan kita dengan link Superlink pesawat yang kita ada, kita mampu mengelak pendaratan bot-bot parti ini dan seterusnya kita mengiringi mereka keluar. Pastinya pelbagai usaha yang dilaksanakan oleh agensi terlibat dalam melaksanakan Ops Benteng bagi memastikan kedaulatan perairan negara terus terjaga merupakan sesuatu yang harus diberikan pujian buat semua petugas Barisan Harapan adalah hero kami. Laporan Rizaldin Roslan, perairan Selat Melaka untuk RTM. Benteng ikut rasa, kedaulatan dipelihara. Setelah hampir 3 bulan punca pendapatan terjejas berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, tarikh 10 Jun menjadi permulaan baru bagi ribuan peniaga truk makanan atau food truck di seluruh negara. Di ibu kota, lebih 600 peniaga food truck menyambut baik kebenaran beroperasi semula yang diumumkan itu. Perinciannya bersama wartawan Azizi Harun. Sebelum PKP dilaksana, kebiasaannya kawasan food truck tapak Jalan Ampang menjadi lokasi tumpuan bukan sahaja warga tempatan, bahkan pelancong asing. Setelah kebenaran beroperasi semula diberikan, sudah pastinya pelbagai persiapan dilakukan oleh pengusaha agar keselamatan dan kesihatan pelanggan lebih terjamin. Dengan norma baru ni, of course kita kena terapkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Memberi sinar dan harapan baru untuk kita semua lah. Untuk cari balik, mulakan balik perniagaan, mulakan balik cari pendapatan. Kita ada macam topeng muka, hand sanitizer dan untuk QR code dan untuk keselamatan mana-mana pengunjung ataupun pelanggan kita dikenaki scan. Kesedaran pematuhan SOP khususnya dengan norma baharu bukan sahaja terletak di bahu pengusaha, malah pengunjung sendiri perlu sentiasa mematuhinya. Kalau keluar, jangan lupa kita kena sentiasa ingat untuk buat SOP apa yang kerajaan dah tetapkan. Jangan lupa make sure handphone charge, so boleh scan. Lepas tu make sure bawa hand sanitizer and jangan lupa face mask. Walaupun kelonggaran diberikan kepada peniaga seperti peniaga pasar malam dan juga peniaga food truck seperti ini, namun pematuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk orang ramai berkunjung ke tempat seumpama ini haruslah dititikberatkan. Melihat melalui perspektif anda kerana anda ingin tahu, kami beritahu. Azizi Harun,
RTM. Kemudahan skim Peka B40 akan diperkasakan dengan penambahan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit bagi membiayai saringan kesihatan dan kemudahan peralatan perubatan. Perak membenarkan solat fardu berjemaah mulai Jumaat ini. Dalam masa sama, bilangan jemaah untuk solat Jumaat ditambah daripada 12 kepada 40 orang, tidak termasuk pegawai masjid dan ahli jawatan kuasa Korea. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif MAIB Syahrul Azam Syahri memaklumkan perkara itu diputuskan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak setelah mendapat perkenan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Pada masa ini, ahli jemaah yang ditetapkan hanyalah dalam kalangan warga negara Malaysia. Identiti jemaah juga perlu disemak serta direkodkan sebelum dibenarkan masuk ke ruang solat. Kebenaran menunaikan solat Jumaat dan solat berjemaah pada setiap solat fardu perlu mematuhi sepenuhnya garis panduan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jabatan Agama Islam Perak juga akan mengeluarkan satu garis panduan dan kaedah terkini pelaksanaan solat Jumaat dan solat berjemaah pada setiap solat fardu yang perlu dipatuhi semua pengurusi jawatan kuasa Qariah Masjid dan Surau di negeri itu. Golongan orang kurang upaya diminta tampil untuk berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM supaya mereka mempunyai kad OKU. Ia penting sebagai kelebihan utama sekiranya majikan mahu mengambil mereka bekerja, memandangkan inisiatif penjana yang turut membolehkan OKU ditawarkan allowance sebanyak RM1,000 sebulan selama 6 bulan. Bagi ahli Dewan Negara Senator Ras Adiba Razzi, beliau mencadangkan supaya pihak kerajaan menerusi JKM membantu mereka dari aspek pendaftaran supaya mana-mana dari golongan tersebut tidak terpinggir dari peluang kerjaya. Pandangan bahawa kerajaan sewajarnya pertama mencari mekanisme yang efisien dan terbaik dalam menjaring golongan OKU yang masih lagi tidak berdaftar. Permasalahan ini perlu kita selesaikan dahulu supaya bantuan-bantuan kerajaan pada masa depan tidak lagi berdepan dengan masalah yang sama iaitu hanya sebilangan tertentu saja yang diterima. Sementara itu, Wakil Pertubuhan Orang Kota Baru POKB Orang Kurang Upaya OKU Dr. Nur Wahiza Abdul Wahad pula berharap majikan akan lebih yakin untuk mengambil OKU untuk bekerja. Merupakan satu instrumen yang sangat murni yang dirasakan dapat membantu dan meringankan masalah kemiskinan bandar yang sedang melanda terutamanya dalam keadaan sekarang ini. Kita mengharapkan bahawa insentif yang diadakan ini dapat menggalakkan para majikan untuk menggaji terutamanya golongan OKU. Kerana sebelum ini kajian menunjukkan bahawa para majikan masih lagi kurang yakin dan kurang berminat untuk menggaji golongan OKU. Pun begitu, bagi pemuzik kumpulan Khalif Baskers, Fendi Adlun, terdapat juga cadangan agar membantu golongan OKU yang bekerja sendiri yang turut terjejas akibat pelaksanaan PKP. Dan satu lagi, untuk yang bekerja sendiri, saya mengharapkan kerajaan dapat melaksanakan sesuatu atau memberikan sesuatu insentif yang terbaik. Sebab kami yang bekerja sendiri, sebagai contoh pemuzik jalanan, tukang urut, sangat merasa akibat daripada pandemik COVID-19 ni. So kita mengharapkan kerajaan dapat memberi sedikit perhatian kepada kami lah. So kami tak ada gaji yang tetap. Langkah kerajaan yang turut menumpukan golongan OKU di dalam penjana amat dialu-alukan dan tepat pada masanya. Pelan Penjana Ekonomi yang memperkenalkan insentif bantuan latihan golongan belia dan penganggur untuk meningkatkan kebolehpasaran disambut baik sektor kemahiran. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia sebagai salah sebuah institusi kemahiran menambah baik aspek pendigitalan bagi membolehkan graduannya sama maju dengan bidang teknologi pada masa akan datang.
Menurut Ketua Pengarah Kraftangan Ibrahim Ismail berkata, peralihan kepada kandungan bentuk digital dapat membantu para pelajar meningkatkan produk kraftangan agar dapat dipasarkan dalam talian. Kita membangunkan satu kaedah baru, teknik pembelajaran menggunakan blended learning. Blended learning ni satu kaedah yang menggabungkan kaedah penggunaan teknologi dan juga secara visual dan tradisional di dalam kelas. Kalau online tu dia semua online sajalah, tapi yang ini kita adakan juga secara fizikal di beberapa lokasi yang kita sediakan. Jadi dalam hal ini maknanya kita mensasarkan pada 4 kumpulan sasar. Yang pertama adalah untuk student ataupun pelajar-pelajar institusi negara sendiri dari sektor pendidikan, contohnya kalau macam pengajar-pengajar di sektor pendidikan, pensyarah ke guru-guru dalam bidang seni yang ingin belajar berkenaan kemahiran kraft. Seterusnya kepada usahawan kraft yang terlibat secara langsung di dalam industri dan juga orang awam. Selain itu, kerjasama dengan negara lain seperti Amerika Syarikat, India dan Brazil juga dapat membantu memperkasa bidang seni dan kraf ke arah yang lebih dinamik. Sebuah pusat gelandangan transit sementara bakal diwujudkan di Johor Bahru menggantikan penempatan gelandangan di kem wawasan Gunung Kulai yang ditutup Ahad lalu. Exko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Zaitun Ismail berkata, gelandangan akan ditempatkan dalam tempoh tertentu dan diurus serta pemadanan kerja dibuat oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Bukan pusat gelandangan kekal tetapi transit sahaja. Mungkin dalam tempoh 6 bulan. Sebab apa yang saya lihat di sini, setelah mula-mula kita terima diorang dengan keadaan yang berbeza, bila dah duduk sini lebih kurang 2 minggu, mereka boleh berubah sebenarnya. Dengan ada kita bagi motivasi dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan CJ penghargaan kepada Barisan Hadapan Pusat Gelandangan Gunung Kulai. Daun ketum seberat 2.16 tan bernilai RM64,950 dirampas Batalion 1 Pasukan Gerakan ARM PGA Bridget Utara. Rampasan dibuat menerusi Ops Benteng melalui kawalan sempadan darat antara Malaysia Thailand di Padang Besar bagi tempoh 7 hingga 9 Jun lepas. Komander PGA Bridget Utara SAC Abdul Ghani Muhammad G memaklumkan pada 7 Jun, 3 rampasan dibuat melibatkan 375 kg daun ketum yang ditinggalkan penduduk tidak jauh dari Pondok Kawalan Keselamatan. Manakala pada 8 Jun, pasukan PGA menyerbu sebuah rumah kosong di Kampung Kok Mak dan menemui 33 guni daun ketum seberat 990 kg. Rampasan kelima dibuat di sebuah rumah kosong di Kampung Batu 20 menyaksikan daun ketum seberat 800 kg. Bagaimanapun, ketika rampasan dibuat, tiada tangkapan dibuat dan semua barangan kes diserahkan kepada bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Operasi mencari dan menyelamat seorang remaja yang dikuatiri lemas di sebuah tasik buatan di Grand Stumbin, Distrik Aman Sarawak semalam diteruskan pagi tadi. Operasi melibatkan anggota bomba dan penyelamat dibantu polis, Angkatan Pertahanan Awam serta penduduk kampung. Maklumat APM Daerah Sri Aman menyatakan mangsa Vincent Kelly anak Albis 14 tahun dilaporkan hilang ketika bersama 2 lagi sepupunya bermain rakit di tasik berkenaan. Dalam insiden semalam, kesemua mereka dipercayai telah berenang ke tengah tasik dan apabila berpatah balik ke tebing, sepupunya melihat mangsa melambai-lambai meminta pertolongan. Salah seorang daripada mereka cuba untuk menyelamatkan mangsa namun gagal. Tasik buatan itu berkeluasan 3 hektar dengan kedalaman 5 meter. Operasi sanitasi akan terus dipergiat Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak dalam memastikan premis tumpuan awam bebas jangkitan COVID-19. Ini termasuk memperkukuh program sanitasi untuk sekolah yang bakal dibuka secara berperingkat.
Pengarah JBPM Sarawak Khairuddin Rahman menjelaskan pihaknya akan melatih pihak sekolah serta guru-guru dalam mengurus tempat yang menjadi tumpuan pelajar seperti dewan dan kantin sekolah. Saya akan maklum kepada Ketua Balai lah, iaitu sanitasi yang akan dilaksanakan untuk sekolah-sekolah bila sekolah mula dibuka berperingkat. Dan pihak Putrajaya dan juga KPKT telah setuju lah untuk bomba membantu pembukaan sekolah-sekolah ini. Beliau terdahulu melakukan lawatan kerja di Balai Bomba dan Penyelamat Sarikeh. Setakat semalam, JBPM Sarawak telah melaksanakan 951 operasi sanitasi melibatkan tempat tumpuan awam termasuk rumah ibadat dan pejabat kerajaan. Kelab Scuba Johor FM berhasrat untuk mendokumentasi visual proses melarut abu Al-Quran ke dasar laut di Pulau Tinggi Mersing hujung tahun ini. Sesi perbincangan lanjut bersama pejabat Kadi Mersing akan dibuat untuk tujuan berkenaan. Penasihat Kelab Scuba Johor FM Zanirul Aini Semari berkata, ia program kedua dirancang selepas berjaya menurunkan struktur binaan restorasi karang sempena 55 tahun Johor FM Februari lalu. Scuba Johor FM akan merakamkan detik-detik itu dan dalam masa yang sama kita juga akan membuat proses pemantauan restorasi karang yang kita telah turunkan pada bulan Februari yang lepas. Kita akan buat pemantauan, kita akan menyelam dan kita melihat perkembangan karang-karang yang telah kita tanam sebelum ini. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran logo baharu kelab berkenaan di Auditorium RTM Johor. Mereka kini mempunyai 10 orang ahli termasuk kumpulan perintis yang ditubuhkan Februari lalu. Mesyuarat pertama Majlis Perundingan Komunikasi dan Multimedia atau MPKM telah berlangsung semalam dipengerusikan Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM Datuk Saifuddin Abdullah. Ia sebagai platform bagi kerajaan membincangkan dan mendapatkan input dalam merencanakan pendekatan dan dasar bagi isu komunikasi dan multimedia. Ia dari satu segi adalah amalan syura atau musyawarah. Dari segi yang lain ialah engagement, consultation. Dan ini memang cara kita membuat keputusan pada zaman moden sekarang. Hari-hari di mana kerajaan adalah segala-galanya dan mengetahui segala-galanya telah berakhir. Oleh demikian kita ada hubungan yang akrab antara kerajaan dengan pemegang-pemegang taruh yang lain, sama pihak swasta di pihak masyarakat sivil. Jelas Datuk Saifuddin, seramai 15 orang ahli telah mendapat watikah pelantikan keanggotaan MPKM. Antara tokoh terkenal dilantik ialah bekas Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan Kumpulan TM Tan Sri Zamzam Zairani Muhammad Isa, Pengasas Agensi Angkasa Negara Profesor Emeritus Datuk Dr. Mazlan Othman dan tokoh wartawan Tan Sri Johan Jaafar. Dalam majlis sama, beliau turut melancarkan pertandingan Ideas for KKMM bertujuan untuk memberi peluang kepada belia berumur 18 hingga 30 tahun menyumbang idea dalam penambahbaikan sistem penyampaian kementerian. 10 idea terbaik akan dipilih dan pemenang akan dijemput ke sesi perbincangan khas bersama kementerian. Penyertaan boleh dikemukakan melalui laman sesawang KKMM. Syarikat pengeluar kenderaan nasional Pro 2 bakal menurunkan harga kesemua modalnya antara 3 hingga 6% melalui rebat tunai sehingga 14 Jun ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2 Datuk Zainal Abidin Ahmad memaklumkan harga baharu itu akan dikekalkan sepanjang tempoh pengurangan cukai yang berakhir hujung tahun ini. Walaupun tempoh pengurangan cukai bermula 15 Jun, pembeli akan diberi rebat tunai tersebut bermula hari ini. Pengecualian cukai jualan 100% bagi kenderaan pemasangan tempatan sepenuhnya CKD dan pengecualian 50% bagi kenderaan yang diimport sepenuhnya. Sementara CBU merupakan antara inisiatif membantu industri otomotif di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Pengecualian penuh cukai jualan bagi kenderaan CKD meyakinkan industri otomotif
positif bukan sahaja pelanggan tetapi keseluruhan ekosistem yang terdiri pengeluar, pembekal juga pengedar. Seiring dengan kadar pinjaman yang rendah ketika ini, Pro2 optimis langkah berkenaan dapat mendorong penjualan kenderaan baharu. Beralih ke perkembangan sukan, Persatuan Sukan Pemotoran Malaysia MAM sedang berunding dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi memastikan sukan pemotoran dapat kembali dianjurkan segera. Presidennya Tan Sri Muzani Mahathir berkata, hasil perbincangan menunjukkan perkembangan positif. Menurut Tan Sri Muzani, perkara itu turut mendapat sokongan Menteri KBS Datuk Sri Rizal Marikan Naina Marikan. Dia telah memberi sedikit banyak support kepada motorsports, dan insya-Allah kita akan gunakan demi komitmen tu untuk berjumpa dengan beliau lagi untuk memperkemaskinikan lagi SOP untuk motorsports. Tapi nak bagi exact date bila kita boleh start racing ni, that one we have to work on it lah. For the time being. Morning there was a trial run, so we have motorcycle riders at the track. We have come up with our own SOP, so we want to see whether the SOP is practical and workable or not. So we will have this. We will try and see whether people will follow, and then see what needs to be done. I'm confident that we can come up with an SOP that's workable, because my argument is we are an open air outdoor facility, very wide spaces. We have very designated areas where people can be in and work. We can limit it to 10 people. Tan Sri Muzani berharap Malaysia dapat menyaksikan perlumbaan pertama sukan itu September tahun ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media secara dalam talian. Sebelum ini, Majlis Keselamatan Negara hanya membenarkan sesi ujian jentera dilakukan di Litar. Jawatankuasa Penganjur Sukan Olimpik Paris 2024 mengesahkan pembinaan Pusat Akuatik Olimpik di St. Denis tidak tertangguh biarpun dunia sedang berdepan pandemik COVID-19. Menurut Presidennya Tony Istanbul, projek yang dimulakan Mac lalu berjalan mengikut jadual. Istanbul berkata semua pihak menunjukkan komitmen tinggi dalam usaha pembinaan fasiliti sukan terbabit. Jumlah kos pembinaan juga hanya kekal 174 juta euro seperti direncanakan pada peringkat awal. Mais notre chance, entre guillemets, c'est que les Jeux ont lieu dans 4 ans et que pour l'instant, on n'a pas pris de retard. Donc pour l'instant, il faut rester serein et rester très ambitieux parce que ça a été dit tout à l'heure. Je crois que ce projet est une vraie opportunité. Malgré tout, on va participer entre guillemets aussi à une relance économique locale avec quelques milliards d'euros qui vont être ouverts à des entreprises locales, notamment pour relancer l'emploi, pour relancer l'activité économique. D'un point de vue sociétal, on le voit, on impose des clauses aussi d'insertion dans les entreprises qui veulent travailler et répondre au marché de Paris 2024. Pusat Akuatik Olimpik itu nanti akan menjadi venue pertandingan polo air, renang berirama dan terjun. Selain fasiliti itu, beberapa lagi projek sedang diusahakan termasuk perkampungan sukan dan beberapa lagi venue. Berita tengah hari berakhir di sini. Saya Fahazim. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.